Negara Brunei Darussalam mencatatkan 4 kes import baharu jangkitan COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 266. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan kes 263, seorang lelaki berumur 42 tahun dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 264 pula seorang lelaki berumur 41 tahun yang mengalami simptom batuk. Kes 265 seorang perempuan berumur 23 tahun yang mengalami simptom demam panas dan batuk. Manakala kes 266 seorang anak damai lelaki berumur 1 tahun dan tidak mengalami sebarang simptom. Kesemua kes tersebut tiba di negara ini dari Surabaya, Indonesia pada 23 Jun 2021. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi keempat-empat kes tersebut, memandangkan mereka telah dikuarantin sebaik saja tiba di negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri telah mengikut prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, 3 kes sembuh dicatatkan hari ini, manakala 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 125 kes. ...628 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 21,285 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 435 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020, 143,218 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Mahkamah Rayuan hari ini telah menyampaikan penghakiman ke atas rayuan yang dibuat oleh pendakwa raya dan kedua-dua perayu iaitu Ramzidah binti Pihin Datu Kesuma Diraja, Kenal Bersara Haji Abdul Rahman, perayu pertama, dan Haji Nabil Daraina bin Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, perayu kedua. Penghakiman tersebut dibacakan oleh Presiden Mahkamah Rayuan Yang Arif, Michael Peter Burrell, yang mempengerusikan Mahkamah Rayuan bersama Pesuruhjaya Kehakiman Yang Arif Konrad Sikrot dan Yang Arif Michael Victor Lan. Dalam penghakiman tersebut, Mahkamah Rayuan menolak rayuan perayu pertama bagi sabitan bersalah ke atas kesalahan pecah amanah dan pembersihan wang haram. Bagi perayu kedua, Mahkamah Rayuan menolak rayuan beliau terhadap sabitan bersalah bagi kesalahan pembersihan wang haram dan rayuannya untuk meringankan hukuman penjara. Mahkamah Rayuan juga menolak rayuan pendakwa raya untuk mengubah pembebasan perayu kedua ke atas 2 tuduhan pembersihan wang haram. Mahkamah Rayuan bersetuju dengan rayuan pendakwa raya untuk menambah tempoh pemenjaraan, memandangkan pemenjaraan yang disabitkan oleh Mahkamah Perbicaraan tidak mencukupi dan memerlukan tempoh yang lebih panjang. Oleh yang demikian, Mahkamah Rayuan menaikkan tempoh pemenjaraan bagi perayu pertama dari 10 tahun pemenjaraan kepada 15 tahun pemenjaraan. Manakala perayu kedua dinaikkan tempoh pemenjaraan dari 5 tahun kepada 7 tahun dan 6 bulan pemenjaraan. Pendakwa raya telah diwakili oleh Datu Seri Setia Devinder Singh AC yang hadir melalui video link dari Singapura dan dibantu oleh timbalan-timbalan pendakwa raya Dayang Haja Suryana Haji Radin, Dayangku Didi Nuraza Pengiran Haji Abdul Latif dan Awang Muhammad Kamarul Afian bin Abdul Rahman yang hadir di Mahkamah Brunei Darussalam. Pihak pendakwaan juga dibantu oleh peguam-peguam dari firma guaman Devinder Singh Chambers LLC iaitu Nevin Teva, David Fong, Tan Uro Yu dan Sruti Ilan Kasir,
Kedua-dua perayu diwakili oleh Mr. Simon Farrell QC yang dibantu oleh Sheikh Nordin bin Sheikh Muhammad. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan berjumlah RM2,193.1 juta pada bulan April 2021 iaitu peningkatan 91.8% daripada RM1,143.7 juta pada bulan yang sama tahun 2020. Bagi perubahan bulan ke bulan pula, jumlah perdagangan bagi bulan April 2021 meningkat 30.1% berbanding bulan Mac 2021. Jumlah ekspor meningkat 56.6% tahun ke tahun kepada RM1,138.6 juta berbanding RM727.3 juta pada April 2020. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan juga ekspor kimia. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam diikuti dengan kimia, jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang-barang keluaran kilang dan pelbagai barang keluaran kilang. Pasaran ekspor utama pada bulan April 2021 adalah Singapura sebanyak 31.9%, diikuti oleh Republik Rakyat China 24.5% dan Jepun 15.9%. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada RM1,054.5 juta pada April 2021 berbanding RM416.4 juta pada April 2020. Ini disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian yang sebahagian besarnya digunakan sebagai input bagi penghasilan produk petrokimia. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, kimia dan barang-barang keluaran kilang. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Singapura dengan 29.4%, diikuti oleh Malaysia 25.2% dan Arab Saudi 10%. Import dari ketiga-tiga negara tersebut kebanyakannya adalah bahan api galian. Perangkaan Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTS bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan April 2021 boleh didapati melalui laman sesawang Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik di www.deps.gov.bn. Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam UBD kini dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang diperbaharui dengan sasaran untuk membina persekitaran gaya hidup yang sihat dan penglibatan komuniti termasuk kaki tangan dan pensyarah di universiti berkenaan. Kini kompleks sukan tersebut beroperasi di bawah pengurusan OSCO Sdn Bhd. Menurut pengurus projek syarikat OSCO Sdn Bhd, Jimmy Chan, penyediaan kemudahan tersebut untuk membolehkan program-program kecukupan tenaga dan langkah kos efektif dijalankan bagi mengurangkan penggunaan tenaga, impak alam sekitar dan kos operasi. Pelancaran kompleks sukan tersebut disempurnakan oleh Datin Dr. Dayang Haja Anita bin Nurul Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datu Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menerima infak Mushaf Al-Quran sempena sambutan Jubli Emas Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Majlis penyerahan berlangsung pagi tadi di jabatan berkenaan. 302 Mushaf Al-Quran diserahkan oleh Dr. Nur Farizal bin Osman, pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, kepada Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Melalui infak tersebut, ia diharap dapat meningkatkan lagi pembacaan Al-Quran
sebagai amalan harian serta rujukan dalam pembelajaran. Rang Undang-Undang Perintah Kecekapan Tenaga Piawaian dan Pelabelan 2021 bermanfaat membantu negara ke arah pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Butirannya menyusul selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Rang Undang-Undang Perintah Kecekapan Tenaga Piawaian dan Pelabelan 2021 diwujudkan untuk mengawal selia dan memastikan peralatan-peralatan elektrik sasaran yang dijual di negara ini memenuhi piawaian minimum prestasi tenaga serta mempunyai kualiti yang tinggi. Mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media khas bagi pengumuman pelaksanaan tempoh tangguh bagi Perintah Kecekapan Tenaga Piawaian dan Pelabelan 2021 pagi tadi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga berkata, rang undang-undang tersebut bertujuan untuk mempromosi dan menggalakkan penggunaan peralatan-peralatan elektrik sasaran yang lebih cekap dan jimat tenaga serta dapat memenuhi keperluan tenaga yang diperlukan oleh orang ramai dan para pengguna. Jelas Pengiran Haji Jamrawira bin Pengiran Haji Petra antara manfaat daripada rang undang-undang tersebut ialah membantu orang ramai dalam mengurangkan perbelanjaan pembayaran bil elektrik, memberikan peluang ke arah meningkatkan pendapatan negara secara terkumpul menjelang tahun 2035, membantu negara dalam pengurangan intensiti tenaga kepada 45% menjelang tahun 2035 dan membantu negara dalam usaha ke arah pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Rang undang-undang tersebut akan memasuki fasa kedua bagi tempoh tangguh selama setahun bermula 14 Jun 2021 hingga 13 Jun 2022. Menurutnya lagi, di sepanjang tempoh tangguh itu, Kementerian Tenaga akan mengungkayahkan beberapa aktiviti utama termasuk sesi jeraiwara di seluruh negara. Penguatkuasaan penuh bagi rang undang-undang tersebut akan bermula pada 14 Jun 2022. Sidang media khas diadakan di Jabatan Perdana Menteri. Penyebaran beberapa maklumat palsu yang cepat tular melalui pelbagai aplikasi seperti WhatsApp, WeChat, Facebook, Twitter dan Instagram menimbulkan situasi takut dan cemas dalam kalangan orang ramai. Apa yang lebih membimbangkan jika maklumat palsu dan berunsur fitnah itu diterima bulat-bulat tanpa merujuk kepada sumber yang sahih. Ia boleh menjejaskan keharmonian masyarakat dan juga keselamatan negara. Peringatan tersebut antara yang ditekankan oleh Awang Haji Syahrul Jeffrey bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, pemangku pengarah penerangan, semasa program suamuka Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri ke Kampung Lubuk Pulau, Mukim Tanjung Maya, daerah Tutong hari ini. Juga dikongsikan beberapa tips untuk membezakan berita palsu serta tindakan undang-undang yang dikenakan atas kesalahan menularkan maklumat palsu. Program juga diisi dengan taklimat dari beberapa agensi kerajaan, antaranya mengenai program vaksinasi COVID-19, portal e-Darussalam, talian Darussalam 123 TD 123 dan tugas utama unit jalan raya di Jabatan Kerja Raya. Program suamuka dihasrat untuk meningkatkan hubungan dua hala antara pihak kerajaan dan rakyat serta memberikan maklumat dan program serta perkembangan dan kemajuan mukim. Bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk melengkapkan e-sensus masing-masing secara teratur, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, meneruskan lagi klinik e-sensus Banci Penduduk dan Perumahan 2021 atau BPP 2021 di Kementerian Pembangunan. Klinik e-sensus diadakan selama 2 hari bermula hari ini dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan pukul 2 petang hingga 4.30 petang.
Pengendalian e-sensus telah dilanjutkan sehingga 21 Julai ini bagi membantu orang ramai khususnya ketua keluarga atau isi rumah yang menghadapi sebarang kesulitan untuk mendaftar atau mengisikan e-sensus dengan mengunjungi mana-mana klinik e-sensus yang dijalankan. Seorang lelaki tempatan ditahan atas kesalahan memiliki barangan tegahan kastam semasa serbuan ke atas sebuah rumah di rancangan perumahan negara Kampung Mengkubau. Hasil serbuan tersebut, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah menemukan 4 kartun, 23 paket dan 15 batang rokok pelbagai jenis yang disembunyikan di dalam beberapa buah bilik. Lelaki yang ditahan berumur 23 tahun dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang Anggrek Desa untuk siasatan lanjut. Beberapa warga negara asing ditahan semasa operasi langis yang dijalankan kemarin oleh bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan. Operasi menyasarkan bilik-bilik sewa di Kampung Bunut, Mukim Kilanas, projek pengubahsuaian rumah di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Katuk A, Mukim Gadong dan bangunan melabau kompleks Kampung Serusup. Semasa pemeriksaan di Kampung Bunut, Mukim Kilanas, seorang perempuan warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan untuk siasatan lanjut dan tindakan kerana disyaki telah menyalahgunakan kebenaran pas imigresen yang diberikan kepadanya. Sementara di lokasi kedua di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Katuk A, seorang warga negara asing didapati tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri dan ditahan kerana gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri yang sah. Dia dibawa ke Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan untuk siasatan lanjut. Operasi ketiga yang dijalankan di sebuah bilik sewa di bangunan melabau kompleks Kampung Serusup telah menahan seorang lelaki warga negara asing selepas pasport dan cop pas kerjanya didapati telah mansuh dan tinggal lebih masa di negara ini. Warga asing tersebut dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan untuk disiasat. Sebahagian jalan yakni laluan perlahan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin kini ditutup sementara. Jabatan Kejaraya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menjelaskan penutupan jalan menghala daerah Temburong berhampiran pusing keliling Labu Estate itu adalah bagi membolehkan kerja-kerja pemotongan pokok di sepanjang jalan tersebut dapat dilaksanakan. Jalan berkenaan akan dibuka semula sebaik sahaja kerja-kerja pemotongan pokok selesai dilaksanakan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa mementingkan keselamatan serta berhemah dan bertimbang rasa selaku pengguna jalan raya dengan mematuhi peraturan-peraturan jambatan dan papan-papan tanda lalu lintas serta mematuhi had laju yang dibenarkan bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Sebarang pertanyaan serta aduan hubungi talian Darussalam 123 atau menerusi live chat 83332123 Facebook Jabatan Kejaraya Brunei Darussalam atau email ke permit.jambatan@pwd.gov.bn atau pro@pwd.gov.bn. Perkembangan Liga Futsal Brunei 2021. Shah United gagal mengekalkan rentak kemenangan berturut-turut selepas terikat seri 3-3 dengan Almires dalam perlawanan kumpulan A. Dalam aksi kumpulan B pula, RSFT mencatatkan kemenangan kedua selepas menundukkan Shah Kampung 3-1. Kedua-dua perlawanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. RSFT mendominasi babak pertama dengan mendahului Shah Kampung 3-0.
Namun ketika perlawanan bersambung pada babak kedua, permainan nampak seimbang dan Shah Kampung berjaya membolosi gawang RSFT untuk menjadikan kedudukan 1-3 hingga tamat perlawanan. Sementara itu, perlawanan menarik berlaku antara Shah United dan Almirez FC. Shah United mendahului 2-0 sebelum Almirez FC bangkit menyamakan kedudukan 2-2 pada separuh masa pertama. Kedudukan terikat menjadi 3-3 pada separuh masa kedua apabila kedua-dua pasukan berjaya membolosi lawan masing-masing. Beralih ke kejohanan bola sepak Universiti Brunei Darussalam UBD 2021 antara institusi pengajian tinggi. Pasukan Politeknik Brunei mengutip 3 mata penuh selepas menundukkan Kolej Antarabangsa Micronet dengan kemenangan tipis 2-1 dalam perlawanan yang berlangsung petang kemarin di Kompleks Sukan UBD Tunku. Politeknik Brunei terlebih dahulu berada di depan pada minit ke-18 sebelum Kolej Antarabangsa Micronet bangkit menyamakan jaringan pada minit ke-25. Muhammad Helmi Tuah muncul wira Politeknik Brunei apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-36. Pasukan Yeast Nation dan pasukan Sistematik mengekalkan rekod tanpa kalah dalam aksi Piala Bola Keranjang 2021 bagi kumpulan D bahagian lelaki dan bahagian wanita yang berlangsung semalam. Perlawanan pertama menyaksikan pertemuan bagi kumpulan D bahagian lelaki iaitu Yeast Nation menentang Tutong Basketball. Dalam pertemuan ini, Yeast Nation menang dengan keputusan 70-56. Sementara itu, dalam bahagian wanita pula, Sistematik menguasai perlawanan menentang Shooting Star. Pertemuan berakhir dengan Sistematik menewaskan Shooting Star 66 berbalas 32.